Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ayu Afika binti Ramli, guru PPKI dari SK Lutung, akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kebolehan menggunakan huruf besar melalui kaedah wahub lampu isyarat dalam kalangan murid pendidikan khas masalah pembelajaran. Seterusnya, refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu yang telah saya perolehi adalah melalui soal jawab secara lisan, murid masih tidak dapat menjawab, gagal untuk menjawab mengenai penggunaan huruf besar pada awal ayat, selepas noktah dan juga kata nama khas. Murid juga dilihat kurang peka terhadap penggunaan huruf besar dan murid menulis ayat tanpa mengikut keperluan penggunaan huruf besar, iaitu murid masih melakukan kesalahan pada permulaan ayat dengan menggunakan huruf kecil dan selepas noktah dan juga kata nama khas. Seterusnya, fokus bagi kajian saya ialah yang pertama adalah masalah kemahiran menulis, iaitu masalah kemahiran menulis dari segi kesalahan penggunaan huruf besar pada permulaan ayat, kata nama khas dan juga selepas noktah. Kedua adalah punca kesalahan punca kesalahan menggunakan huruf besar, iaitu murid masih keliru dalam aspek penggunaan huruf besar. Sama ada perlu digunakan huruf besar pada permulaan ayat ataupun selepas noktah, dan murid juga masih keliru dengan konsep penggunaan kata nama am dan juga kata nama khas. Contoh bagi nama, adakah perlu menggunakan huruf besar, hari adakah perlu menggunakan huruf besar dan sebagainya. Murid masih keliru dengan konsep tersebut. Dan fokus yang seterusnya adalah kesan terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu. Seperti yang kita sedia maklum, penggunaan huruf besar ini dikira dari segi kesalahan aspek tanda baca. Oleh itu, markah murid akan ditolak dari aspek tanda baca ini jika murid kerap ataupun sering melakukan kesalahan penggunaan huruf besar. Seterusnya, saya teruskan kepada objektif kajian saya. Bagi objektif am adalah untuk meningkatkan kebolehan menggunakan huruf besar dalam kalangan murid tahun 4 masalah pembelajaran menggunakan kaedah wahub lampu isyarat. Manakala objektif kajian bagi objektif umum pula, saya fokuskan kepada dua, iaitu penggunaan huruf besar dari segi ayat dan juga petikan. Okey, boleh kita lihat yang pertama, meningkatkan kebolehan murid tahun 4 pendidikan khas masalah pembelajaran menggunakan huruf besar pada permulaan ayat dan kata nama khas dalam ayat dengan betul menggunakan kaedah wahub lampu isyarat. Dan bagi objektif umum yang kedua adalah meningkatkan kebolehan murid tahun 4 pendidikan khas masalah pembelajaran menggunakan huruf besar pada permulaan ayat, selepas noktah dan kata nama khas dalam petikan dengan betul menggunakan kaedah wahub lampu isyarat. Jadi objektif umum yang pertama melibatkan ayat dan objektif umum yang kedua adalah melibatkan petikan. Saya teruskan pula kepada kumpulan sasaran. Peserta kajian bagi kajian tindakan saya ini terdiri daripada 2 orang murid daripada 10 orang murid yang terdiri daripada kelas tahun PPKI 4, dan kedua-dua murid peserta kajian saya ini adalah berjantina lelaki. Saya teruskan pula kepada pelaksanaan kajian iaitu tinjauan masalah. Tinjauan masalah adalah untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid dalam kemahiran penggunaan huruf besar, dan juga bagi mengenal pasti masalah ini saya telah menggunakan 3 kaedah, iaitu pemerhatian, ujian bertulis dan juga analisis dokumen.
Berikut adalah hasil dari segi tinjauan masalah yang pertama, iaitu dengan menggunakan pemerhatian. Saya telah menggunakan instrumen senarai semak bagi pemerhatian. Yang pertama, dapat dilihat di sini, bagi menyalin tanpa meneliti huruf besar, kurang memahami arahan dan juga tiada bimbingan di rumah, kedua-dua murid mempunyai masalah ini, dan bagi kurang keyakinan diri, salah seorang daripada murid peserta kajian kurang keyakinan diri dan juga mudah hilang tumpuan. Seperti yang kita sedia maklum, murid masalah pembelajaran ini terdiri daripada latar belakang yang pelbagai. Jadi mungkin disebabkan itu jugalah murid ni mudah hilang tumpuan dan juga kurang keyakinan diri, kerana kalau di dalam kelas murid kurang untuk melibatkan diri dengan tidak menjawab soalan, gitu. Dan dari segi menyalin tanpa meneliti huruf besar ni, murid hanya menyalin sahaja, tanpa mengenal pasti dari segi aspek penggunaan huruf besar. Dan tiada bimbingan di rumah ini adalah disebabkan murid mempunyai latar belakang keluarga yang bekerja, ibu bapa yang bekerja, jadi kurangnya bimbingan di rumah bagi penggunaan huruf besar ini. Saya teruskan kepada ujian bertulis. Dari segi ujian bertulis ini dapat dilihat murid 2 melakukan semua kesalahan kerana murid hanya menyalin tanpa meneliti penggunaan huruf besar. Dan bagi murid 1, 11 melakukan 11 daripada 15 kesalahan huruf besar. Dan yang terakhir adalah analisis dokumen berdasarkan latihan-latihan yang telah diberikan. Kita dapat lihat di sini, K ni masih digunakan huruf kecil, C pun begitu bagi murid 1 dan murid 2, M menggunakan huruf kecil dan K menggunakan huruf kecil bagi permulaan ayat. Seteruskan kepada kaedah yang bagi meningkatkan penggunaan huruf besar ini, dan kaedah yang dipilih adalah kaedah wahub lampu isyarat. Kenapa nama diberikan wahub lampu isyarat adalah, wahub itu sendiri adalah merupakan terdiri daripada warnakan huruf besar. Jadi maka terhasillah wahub, warnakan huruf besar. Lampu isyarat ini pula adalah disebabkan saya menggunakan warna-warna yang terdapat pada lampu isyarat, iaitu warna merah, warna kuning dan juga warna hijau. Ini adalah nota yang diberikan kepada murid sepanjang tindakan dilaksanakan. Seperti gambar yang pertama ini adalah nota bagi ayat, penggunaan huruf besar bagi ayat. Dan yang kedua, gambar kedua adalah contoh di dalam petikan, penggunaan huruf besar dalam petikan menggunakan kaedah wahub lampu isyarat ini. Dan yang terakhir ini adalah nota yang diberikan bagi meningkatkan lagi pemahaman mengenai penggunaan kata nama khas. Sama ada dari segi nama, nama tempat, nama sekolah, nama kelas dan sebagainya. Baiklah, saya akan terangkan sedikit mengenai kaedah wahub lampu isyarat ini. Bagi warna merah, seperti yang kita sedia maklum, warna merah adalah berfungsi untuk berhenti. Dalam lalu lintas, merah adalah untuk berhenti. Jadi, jika menemui noktah berhenti, murid perlu menggunakan huruf besar dengan menggunakan warna merah. Bagi warna kuning pula, ia maksud kita perlu bersedia untuk berhenti. Jadi, bersedia kita aplikasikan dengan kata nama khas yang perlu bersedia, sama ada ia berada di awal ayat, di pertengahan ayat, selepas noktah. Dan bagi warna hijau adalah bermaksud berjalan, kita memulakan perjalanan, meneruskan perjalanan. Oleh itu, saya kaitkan dengan permulaan ayat menggunakan warna hijau. Huruf besar perlu menggunakan warna hijau. Seterusnya adalah pelaksanaan tindakan dan pemerhatian. Saya telah melaksanakan 1 kitaran dan mempunyai 4 peringkat, iaitu peringkat perancangan dengan merancang dahulu kaedah untuk mengatasi masalah, dan tindakan saya mengaplikasikan kaedah wahub lampu isyarat, kemudian saya melaksanakan pemerhatian sepanjang tindakan
dijalankan, dan akhir sekali saya melakukan refleksi bagi melihat sejauh mana keberkesanan kajian ini. Kaedah pelaksanaan, saya menggunakan 3 kaedah iaitu ujian pra dan post yang berbentuk ayat dan juga petikan. Pemerhatian, saya melaksanakan pemerhatian 3 kali dan bagi melihat kekerapan kesalahan penggunaan huruf besar. Dan yang terakhir adalah analisis dokumen dengan memberi 5 lembaran kerja iaitu 3 lembaran kerja berbentuk ayat dan 2 lembaran kerja berbentuk petikan. Analisa daripada keputusan ujian pra dan post, kita dapat lihat murid 1 telah meningkat peratus markahnya iaitu 78% dan murid 2 adalah 67%. Analisa keputusan pemerhatian pula, boleh kita lihat dari murid 1 ini daripada kekerapan kesalahan penggunaan huruf besar 8 kepada 4 dan akhirnya pemerhatian ketiga ada hanya 1 sahaja kesalahan. Bagi murid 2 pula 10 kesalahan kepada 5 kesalahan, kemudian hanya 2 kesalahan penggunaan huruf besar. Ini adalah analisa keputusan bagi analisis dokumen. Kita dapat lihat perbandingan markah bagi lembaran kerja yang pertama agak rendah, kemudian sedikit-sedikit yang meningkat dan akhir sekali semua murid dapat menyalin dengan membetulkan penggunaan huruf besar dengan betul bagi semua kesalahan dapat dibetulkan dan mendapat markah penuh. Baiklah, seteruskan kepada refleksi. Kekuatan bagi kajian saya ini adalah dapat meningkatkan minat murid sebab murid dapat melihat warna-warni di dalam petikan dalam ayat tersebut dengan mengaplikasikan warna-warna lampu isyarat. Dan ia juga mudah untuk dilaksanakan. Murid hanya perlu menggunakan pensel warna bagi huruf-huruf besar yang terdapat di dalam ayat ataupun petikan. Namun begitu, kelemahan bagi kajian saya ini adalah murid masih sukar untuk menguasai penggunaan huruf besar pada kata nama khas. Dan sesi tindakan yang dilaksanakan agak kurang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik. Jadi boleh dapat ditingkatkan dari segi aktiviti yang lebih menarik. Oleh itu, saya telah melaksanakan penambahbaikan dengan mewujudkan papan lampu isyarat. Murid akan diberikan soalan dan murid perlu tampal ayat yang telah dibetulkan berdasarkan warna-warna lampu isyarat. Sekiranya murid membetulkan pada permulaan ayat, maka murid perlu tampal pada bahagian yang berwarna hijau. Seterusnya, cadangan bagi tindakan susulan. Yang pertama adalah penekanan penggunaan huruf besar pada kata nama khas. Seperti kita lihat tadi, murid masih lemah dalam penggunaan kata nama khas ini. Mungkin murid masih keliru dengan konsep penggunaan kata nama khas. Jadi ia dapat ditingkatkan lagi dengan memberikan lebih penekanan kepada kata nama khas. Dan seterusnya, mempelbagaikan aktiviti pengajaran menggunakan huruf besar. Di sini guru boleh melaksanakan aktiviti yang lebih menariklah seperti memancing perkataan, memancing ayat dan lekatkan pada botol yang berwarna hijau dan pelbagai aktiviti yang lebih menarik lagi lah. Seterusnya, pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan kaedah wahub lampu isyarat adalah lebih menarik jikanya kita mengintegrasikan TMK di dalam kajian ini. Jadi murid akan lebih menariklah dengan teknologi sekarang ini dengan menggunakan quizzes ataupun Microsoft Word pun boleh dengan melaksanakan bahan-bahan yang interaktif. Okey, seterusnya adalah mempelbagaikan bahan bantu pengajaran. Boleh untuk tindakan yang seterusnya, guru boleh menggunakan pelbagai bahan contoh seperti lidi berwarna untuk meningkatkan lagi minat murid untuk mempelajari dan menguasai penggunaan huruf besar ini. Okey, oleh itu sahaja pembentangan kajian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.